على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت أما بعد. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, hadirin muslimin yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kita sama-sama pada tengah hari ini, pada hari Jumaat ini, Sayyidul Ayyam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keizinan untuk datang ke surau ini untuk mengerjakan fardu solat Jumaat secara berjemaah. Alhamdulillah, kita telah sampai seminggu. Hari ini cukuplah seminggu. 7 hari dah kita berada dalam bulan Syawal. Moga-moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini saya akan membicarakan satu tajuk yang berkaitan dengan Syawal, yang membicarakan tentang hikmah galakan berpuasa 6 pada bulan Syawal. Ni hadis juga kita dah biasa dengar pada hujung Ramadan. Dia akan disebutkan hadis berkaitan dengan Syawal ini. Jadi apakah hikmah galakan berpuasa 6 pada bulan Syawal ini? Bila ditanya begitu, ada jawapan yang diberikan. Apabila tibanya Syawal, antara amalan sunat yang boleh dilakukan ialah dengan melakukan ibadat puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Hal ini sebagaimana hadis yang menyebutkan mengenai kelebihan berpuasa 6 di bulan Syawal, iaitu bersamaan pahalanya dengan berpuasa sepanjang tahun. Ini berdasarkan riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Apa dia? Maksudnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, ianya bersamaan dengan puasa sepanjang tahun. Kalau kita baca hadis ni secara literal, kita dapat fahami man sama Ramadan. Yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dia kena puasa Ramadan dulu. Kena puasa Ramadan, settle Ramadan dulu. Maksudnya kelebihan yang nak diberikan ini ialah kelebihan yang diberikan pertama kepada orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Dia kata. Kemudian setelah berpuasa pada bulan Ramadan, baru dia datang yang kedua, summa atba'ahu, kemudian diikuti dengan sitan, dengan 6 hari berpuasa min Syawal pada bulan Syawal. Bila ada yang pertama, ada yang kedua, berpuasa Ramadan penuh 30 hari, kemudian diikuti dengan Syawal 6 hari, maka disebut kasiyamid dahri. Barulah datang kelebihan yang ketiga, iaitu ganjarannya, pahalanya adalah seperti berpuasa sepanjang tahun. Kita tengok itu kelebihan dia. Kita tengok sini Imam An-Nawawi dalam syarah menyebutkan hadis ini menjadi dalil bagi mazhab Syafi'i, Hambali dan juga Daud Az-Zahiri. Mazhab Daud Zahiri bahawa disunatkan untuk berpuasa 6 pada bulan Syawal, manakala fadilat seumpama berpuasa sepanjang tahun adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, yang mana menyebutkan bahawa setiap kebaikan itu
dibalas dengan 10 kali ganda. Okey. So Imam Nawawi dalam syarah dia menyebutkan hadis ini menjadi dalil bagi mazhab kita lah, mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain, Hambali, Daud Zahiri, yang menyebutkan bahawa sunat. Jadi hukum dia di sini adalah disunatkan dalam mazhab kita untuk berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Satu. Kemudian fadilat seumpama berpuasa sepanjang tahun berdasarkan hadis Nabi yang lain yang menyebutkan bahawa setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali ganda. Bagaimana puasa itu Syawal 6 hari itu dia boleh jadi puasa 1 tahun, sedangkan 1 tahun kita ada 365 hari. Bagaimana 365 hari itu nilai dia dengan puasa 6 sahaja? Bagaimana pengiraannya? Dia kata, okey. Pahala berpuasa sepanjang tahun diibaratkan. Ini ibarat yang dituliskan oleh kalam-kalam para ulama. Dikatakan pahala berpuasa sepanjang tahun diibaratkan dengan setiap amalan kebaikan digandakan dengan 10. Dan ini bermakna 30 hari pada bulan Ramadan digandakan dengan 10 kebaikan bersamaan dengan 300. Itu yang pertama. Yang pertama tadi dah sebutkan, setiap kebaikan yang kita buat tu Allah Subhanahu Wa Taala akan beri 10 kali ganda. Bi'ashri amthaliha. Maksud setiap amalan yang kita buat tu standard pahala dia paling kurang Allah akan beri 10 kali ganda. Dia ni kita buat amalan benda baik ni tak ada yang Allah Taala balas 1. Tak ada. Allah Taala bagi paling kurang 10 kali ganda. Tu label Allah Ta'ala lah. Kan? Kalau kita ni orang buat 1, kita bagi 1 lah. Tapi Allah Ta'ala ni bila kita buat benda baik, level dia paling rendah, paling kurang, Allah akan beri 10 kali ganda. Sehingga dalam hadis disebutkan sehingga 700 kali ganda. Lipat Allah Ta'ala akan bagi. Dan yuta'afu mayyasha. Allah Ta'ala akan tambah lagi bagi orang yang Allah pilih dengan sebab-sebab tertentu. Tapi standard dia paling kurang 10 kali. 10 kali lipat. Mana ada orang yang bisnes macam tu keluar RM10 dapat RM100. 10 kali ganda kan. Keluar 100 jadi 1000 kan. Mana ada bisnes macam tu kan. Okey. Kemudian kita tengok ke sini. Jadi kita berpuasa 30 hari itu 30 hari sehari bersama dengan 10 kali ganda. So 30 hari 30 darab 10 jadi 300. Itulah jadi bersamaan dengan 300 pahala kat situ. 300 kali 300 kali bersamaan dengan 300 hari. Itu yang pertama. Jadi dah dapatlah setahun 365 dah ada 300 hari. Maka baki dia dekat sini. Dan puasa sunat Syawal 6 hari bergandaan dengan 10 kebaikan bersamaan dengan 60. Jadi kita puasa 6 tu 6 kali 10 jadi 60. Tadi 30 hari kali 10 300. Kemudian 6 hari 6 kali 10 jadi 60 dia kata. Ini menjadikan jumlahnya ialah 360. Dan daripada perkiraan inilah dikatakan seumpama berpuasa sepanjang tahun mengikut kiraan Hijriah. So hari ini dia tak kira hari orang putih lah. Kalau Masihi punya hari 365 hari kan, ataupun 366 bila berlaku tahun lompat. Tapi kalau ikut kalender Hijri, kalender Hijrah, maka dia 360 hari sahaja. Okey, jadi dapatlah kita perkiraan. Kalau orang tanya kenapa dikatakan seperti puasa sepanjang tahun, maka ulama dia syarahkan, dia kata 30 hari kali 10 300, 6 hari 6 kali 10 60. So 300 campur 60 360 mengikut kalender Hijrah katanya. Okey. Kemudian hikmah digalakkan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif menyatakan antara kelebihan dan hikmah digalakkan untuk berpuasa 6 hari pada bulan Syawal ialah pertama, menyempurnakan pahala
setahun sebagaimana yang terdapat di dalam nas. Itu yang pertama, maksudnya menyempurnakan pahala. Bagaimana kita nak sempurnakan pahala kita itu biar dapat pahala satu tahun. Kedua, menyempurnakan apa yang kurang yang tidak sempurna. Pertama tadi menyempurnakan pahala. Nak ambil fadilat dikatakan seperti kasiyamid dahri. Yang kedua, menyempurnakan apa yang kurang. Pastilah kita dalam Ramadan ni, dalam kita berpuasa, yang lalu ada kelemahan-kelemahan kita, kesalahan, kesilapan, keterlanjuran kan, yang menyebabkan kurang pahala ibadat puasa kita itu. Maka apabila kita top up dengan puasa sunat, puasa sunat ni dia memain peranan untuk mencukupkan dia, untuk tampal puasa-puasa wajib tu yang ada kekurangan. Itu biasa amalan-amalan nawafil, amalan sunat dia kata. Puasa Syaban dan Syawal disebut sini. Puasa Syaban dan Syawal seperti solat sunat sebelum dan sesudah fardu. Kata pengarang ni, dia kata kalau kita puasa dalam bulan Syaban, kemudian puasa dalam bulan Syawal, tengah-tengah dia ada Ramadan, maka puasa Syaban dan juga Syawal ini adalah seperti solat sunat. So kita puasa tu dalam 2 bulan tu macam kalau solat sunat. Apa dia solat sunat? Solat sebelum dan sesudah solat fardu. Kita ada solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah kan, solat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, sebelum dan selepas solat fardu. Begitulah puasa Ramadan, dia kata. Puasa Ramadan ini puasa wajib. Jadi sebelumnya ialah puasa Syaban, puasa sunat. Kemudian selepas Ramadan, Syawal, itu adalah puasa sunat. Jadi dia cover dengan sebelum dan selepasnya. Menyempurnakan apa yang kurang dan tidak sempurna dalam perkara yang fardu. Itu peranan puasa sunat tadi. Adapun perkara fardu disempurnakan dengan perkara sunat pada hari kiamat nanti, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat. Kebanyakan manusia mempunyai kekurangan pada puasa fardunya, maka amalannya perlu disempurnakan dengan amalan sunat. Oleh sebab itu Nabi SAW melarang lelaki yang berkata, aku telah berpuasa penuh pada bulan Ramadan dan aku telah bangun sepanjang malam. Ini Abu Bakrah berkata, maka aku tidak tahu adakah Rasulullah tidak suka pujian kepada diri atau seseorang itu mesti dalam kelalaian. So ada riwayat yang begini. Apa Nabi SAW melarang lelaki yang berkata, aku telah berpuasa penuh pada bulan Ramadan, kemudian telah bangun sepanjang malam. Nabi larang. Ada riwayat sedemikian. Ini disebut oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah dia berkata, maka aku tidak tahu adakah Rasulullah tidak suka pujian kepada diri atau seseorang itu mesti dalam kelalaian, kata. Adapun Umar bin Abdul Aziz berkata, sesiapa yang tidak menjumpai sesuatu untuk disedekahkan, maka berpuasalah. Iaitu sesiapa yang tidak mempunyai sesuatu untuk disedekahkan pada akhir Ramadan, maka berpuasalah selepas Aidilfitri, kerana puasa menghapus dosa, seperti mana ia adalah kafarah kepada sumpah dan kafarah-kafarah lain seperti membunuh, bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan dan juga zihar. So disuruh ikut kata Umar bin Abdul Aziz, sesiapa yang kalau tak ada apa yang nak disedekahkan pada ujung Ramadan, maka dia berpuasalah selepas itu, dia kata. Itu yang pertama. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, tanda kepada penerimaan puasa Ramadan. Tanda kepada penerimaan puasa Ramadan. Sesungguhnya berpuasa selepas bulan Ramadan ialah tanda kepada penerimaan puasa Ramadan, kerana jika Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh seseorang, maka dia memudahkan orang itu melakukan amalan soleh yang lain. Seperti sebahagian ulama berkata,
Pahala bagi sesuatu kebaikan adalah kebaikan yang dilakukan sesudahnya. Sesiapa yang beramal dengan amalan baik dan kemudian dia melakukan satu lagi amalan baik, maka itu adalah penerimaan amalan baik yang pertama. Seperti mana jika seseorang melakukan kebaikan kemudian dia melakukan kejahatan, maka itu ialah tanda amalan baik ini yang tadi tidak diterima. Jadi kita kena faham apa penting dia yang kedua. Kita melakukan puasa 6 dalam bulan Ramadan, dalam bulan Syawal, puasa sunat 6. Apa dia kata? Tanda bahawa puasa Ramadan kita itu diterima. Salah satu kita nak tengok puasa Ramadan kita ni Allah Ta'ala terima ataupun tidak, kata ulama, ialah bila kita dapat laksanakan puasa sunat 6 dalam bulan Syawal. Dia kata tanda seseorang itu amalan dia diterima dalam bulan Ramadan, Syawal itu diikuti dengan amalan kebaikan. So, kalau puasa dalam bulan Ramadan itu yang mengikutinya ialah puasa 6 dalam bulan Syawal. Jadi orang ni kalau dia buat baik habis, nanti dia akan buat baik lagi. Kan? Bila dia dah buat baik, kemudian dia buat baik lagi, dia buat baik kali kedua, itu menunjukkan buat baik dia yang pertama itu adalah diterima. Ulama kata begitu. Salah satu tanda lah, ni banyak tanda kita nak tengok amalan kita ini diterima. Amalan kita tu diterima. Jadi kalau kita nak tengok Ramadan kita puasa tahu Allah terima ke tidak, salah satu tanda dia ialah kita puasa 6. Bila puasa 6 tu maksudnya spirit puasa Ramadan tu ada lagi. Kita nak buat amalan baik lagi kan. Itu tanda dia. Tanda kita nak tengok Allah Ta'ala terima ke tidak puasa 6 tersebut, puasa Ramadan tersebut. Ulama kata begitu. Begitu juga sebaliknya, kata ulama. Kalau kita dah buat benda baik, kita buat benda baik, tiba-tiba kita berhenti buat benda baik, kita buat benda buruk lepas tu. So ulama dia kata bila kita buat benda buruk tu, tanda benda baik kita tadi yang kita buat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. So kita nak tengok amalan kita tu diterima ataupun tidak dalam bulan Ramadan, tandanya apabila kita puasa sunat 6. Kemudian yang ketiga, memastikan keampunan. Dia kata, berpuasa di bulan Ramadan memastikan keampunan bagi dosa-dosa yang telah lepas. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan juga dikurniakan ganjaran pahalanya pada hari Aidilfitri. Ini adalah hari penganugerahan. Maka berpuasa selepas Aidilfitri ialah tanda bersyukur dengan nikmatnya. Tiada nikmat yang lebih besar daripada nikmat pengampunan dosa. Adapun Nabi SAW bangun solat sehingga bengkak kaki baginda, maka dikatakan kepadanya, kenapa kamu melakukan ini sedangkan Allah telah memaafkan dosa kamu sebelum dan selepas? Maka Rasulullah SAW bersabda, adakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Yang ketiga ni disebutkan bila kita puasa 6 ini, hikmah dia adalah menandakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kerana apa? Kerana kita mendapat keampunan. Itu yang biasa disebut dalam Ramadan, man shama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi bila kita hari raya masuk Syawal, kita dah yakin bahawa dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda kita bersyukur dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah, apa tanda dia? Tanda dia ialah kita berpuasa 6. Ambil sunat puasa 6 tu sebagai tanda kita memastikan bahawa keampunan Allah tu benar-benar bagi dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu dia kata. Kesyukuran hamba itu kepada Rabb atas taufiknya dan pertolongan daripada Allah untuk berpuasa pada bulan Ramadan dan mengampunkan dosanya. Lantas hamba itu berpuasa sebagai tanda kesyukuran kepadanya. Para salaf, jika mereka diberi taufik untuk beribadat pada malam hari, mereka akan berpuasa pada siangnya.
dan menjadikan puasa itu sebagai tanda kesyukuran kepada taufik untuk bangun malam. Ni bagaimana kita nak faham salafus salih dulu, zaman dulu, bagaimana mereka ni beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang yang alim, para abid ini, apabila mereka ni Allah berikan kebolehan untuk beribadat sebelah malam. Malam start lepas Isya tu, dia boleh beribadat, solat sunat, baca Quran, zikir, solat sunat, baca Quran, zikir, solat, zikir, baca Quran, baca sampai beribadat sampai subuh. Allah Ta'ala berikan kekuatan boleh buat. Ni ulama dia bagi tahu, dia punya keyword dia, bagaimana mereka ni boleh buat. Bila dia boleh buat sampai subuh, amalan tu, ibadat tu, punyalah seseorang hamba itu dia seronok sangat, gembira sangat dengan nikmat yang Allah berikan itu. Nikmat apa? Nikmat beribadat. Jadi apa dia buat? Bila subuh, lepas subuh, siang besok harinya itu, maka dia akan berpuasa. Tanda syukur Allah berikan kepadanya kebolehan untuk beribadat pada sebelah malam sampai pagi. Maka besok tu tanda syukur, dia akan berpuasa. Kita kalau nak ibadat malam tu, pagi besok tanda kita syukur tidur lah kan, dah letih ngantuk kan, level kita lah kan, tak puasa dah, pergi jalan, pergi pasar raya ke, shopping ke, itu level kita lah. Tapi nak cerita level para salafus salih ni, bila dia dapat ibadat dengan baik, maka siang besok tu dia akan berpuasa. Kita tengok Abdullah bin Amr bin Al-As, antara amalan dia, sebelah malam dia akan beribadat sampai pagi, baca Quran, pagi siang dia akan berpuasa. Itu amalan sepanjang hidup dia. Dan disebutkan dalam riwayat, dia khatam Quran tiap-tiap hari. Dia khatam, dia baca, siang puasa, malam ibadah. Itu amalan dia. Kita tengok orang yang salafus salih begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, mendekatkan diri hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang keempat, puasa 6. Hikmah yang keempat, puasa 6 dalam bulan Syawal, dia kata. Sesungguhnya amalan yang mendekatkan diri hamba dengan Allah tidak terputus walaupun Ramadan telah berlalu, akan tetapi berterusan selagi nyawa di kandung badan. Inilah maksud hadis terdahulu yang mengatakan bahawa puasa pada bulan Ramadan itu umpama seseorang yang berundur dari medan jihad di jalan Allah, kemudian dikembali semula selepas mendapat kekuatan. Apa maksudnya? Mendekatkan diri hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila dia dah berpuasa sempurna dalam bulan Ramadan, dah berjihad dalam Ramadan, maka dapat hari raya satu hari ataupun beberapa hari dia rehat, kemudian dia akan dapat energi yang baru untuk terus berpuasa. Dengan niat apa? Kalau dalam Ramadan tu dia dah dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ibadat puasa, maka dia nak juga dalam bulan Syawal itu dia dekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara nak dekatkan diri dengan Allah tidak lain dan tidak bukan, dia ambil balik spirit daripada puasa itu. Dia buat puasa 6 itu terus menerus supaya dia dapat mendekatkan diri terus menerus dengan Allah Subhanahu wa taala. Taklah apabila kita puasa Ramadan, habis Ramadan Syawal, seolah terputus kita dengan Ramadan itu. Sebab itu biasa Dr. Yusuf Qardawi dia sebut, dia kata kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Dia kata kamu jadilah orang yang sifatnya rabbani, yang ada sifat ketuhanan dalam diri, yang mengenal Tuhan. Wala takun ramadaniyan, jangan kamu jadi orang yang sifatnya hanya pada Ramadan sahaja, pada bulan Ramadan sahaja. Kun rabbaniyan, jadi orang yang kenal Tuhan, yang mengenal Tuhan sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai Tuhan. Wala takun ramadaniyan, jangan kamu jadi orang yang sifatnya bila Ramadan je baru nak ibadat dengan puasanya, dengan qiyamnya, dengan baca Qurannya. Habis Ramadan kamu hilang.
Maksudnya agama yang kita fahami, ibadat-ibadat yang kita buat itu maksudnya bermasa, hanya dalam Ramadan aja. Bila luar Ramadan dah tak payah dah. Bila Ramadan dah lepas dah. Takut dosa tu dalam Ramadan je. Luar Ramadan kita buat maksiat balik. Itu jenis yang dia Ramadanian. Orang yang sifatnya Ramadan. Ramadan baru dia hidup, baru dia jadi baik. Habis Ramadan dia jadi jahat balik. Itu yang diingatkan. Kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Okey, habis itu. Kemudian di sini sesungguhnya dikatakan kesimpulan di sini, sebagai kesimpulan, marilah kita sama-sama meneruskan amal-amal soleh kita pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan dengan berpuasa 6 hari dan bulan Syawal sebagaimana yang dinyatakan kelebihannya di dalam riwayat yang sahih. Semoga dengan sedikit penjelasan yang diberikan ini mampu memberikan kepada kita sedikit kefahaman dalam menjalani kehidupan seharian yang lebih baik. Okey. Kemudian disebutkan juga sini ada beberapa kelebihan dalam Syawal. Syawal ni adalah bulan kembali kepada fitrah. Bulan kembali kepada fitrah. Syawal adalah bulan kembalinya umat Muslim kepada fitrahnya, diampuni semua dosanya setelah melakukan ibadat Ramadan sebulan penuh. Pada tanggal 1 Syawal, umat Muslim kembali makan pagi dan diharamkan untuk berpuasa pada tanggal tersebut. Maksudnya bila masuk je 1 Syawal adalah bulan kita kembali kepada fitrah, kembali kepada yang asal. Yang asal apa dia? Boleh makan balik. Satu Syawal. Dua tu bolehlah nak puasa kan, tapi maksudnya bulan kembali kepada fitrah. Okey. Datangnya bulan Syawal membawa kemenangan bagi umat Muslim yang berjaya menjalani ibadah puasa sepanjang Ramadan dan menjadi lambang kemenangan dari peperangan menentang musuh dalam jiwa yang besar, iaitu hawa nafsu. Itu yang kelebihan yang pertama disebut. Yang kedua, Syawal ini dia merupakan bulan untuk melaksanakan pernikahan. Tu antara bulan yang bagus untuk melaksanakan pernikahan dalam bulan Syawal. Apa dia kata ni? Keistimewaan seterusnya adalah melaksanakan pernikahan. Seringkali kita lihat selepas hari raya Aidilfitri, banyak umat Islam yang melaksanakan pernikahan atau kenduri kahwin. Menikah pada di bulan Syawal merupakan satu kebaikan bagi melaksanakannya, seperti yang dikisahkan dalam hadis Muslim dari isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku. Ini kata Aisyah dia bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal dan mengadakan malam pertama dengan aku di bulan Syawal. Manakah isteri beliau yang lebih mendapat perhatian selain daripada aku? Dia kata ni Aisyah disebut bahawa Nabi kahwin dengan dia bulan Syawal. Malam pertama dengan Nabi pun adalah pada bulan Syawal. Dan Aisyah dia kata aku ni merupakan isteri Nabi yang paling Nabi ambil berat, lebih daripada isteri-isteri yang lain, perhatian Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha. Oleh itu menikah di bulan Syawal merupakan salah satu sunnah Rasul. Jadi tuan-tuan, kalau ada hajat nak menikah, mungkin lewat sikit Syawal, Zulkaidah ke Zulhijjah, boleh tariklah, cari dalam bulan Syawal. Itu sunnah Nabi. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah pada bulan Syawal. Okey. Itu yang kedua kelebihan. Yang ketiga, bulan silaturahim. Dikatakan bulan Syawal ini. Bulan Syawal adalah bulan silaturahim yang merupakan salah satu ibadat yang sudah menjadi tradisi di bulan Syawal. Salah satu keistimewaan bulan Syawal ini biasanya dilakukan dengan pelbagai aktiviti seperti ziarah menziarahi saudara mara jauh dan dekat serta saling bermaafan dengan keluarga, jiran, tetangga dan kawan-kawan. Jadi tidak heranlah bulan Syawal begitu istimewa dengan menjadi salah satu bulan di mana kebanyakan umat Islam bersilaturahim. Jelas bahawa bulan Syawal merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan silaturahim dan bermaaf-maafan
yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Jadi saya rasa tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, setakat itu yang boleh saya kongsikan pada tengah hari ini. Kita membicarakan tentang hikmah berpuasa 6 pada bulan Syawal. Beberapa hikmah telah kita bincangkan, dan juga kelebihan-kelebihan, keistimewaan yang ada dalam bulan Syawal. Semoga memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. 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 الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. InsyaAllah sedikit pengumuman sahaja daripada Pejabat Agama Islam Daerah Kelang. Program Jelajah Kita Selangor Aidilfitri Negeri Selangor Peringkat Daerah Kelang tahun 2023, tarikh 30 hari bulan April 2023 pada hari Ahad, bermula jam 7 malam. Tempat Padang Taman Seri Kerayong Kapar. Tetamu VVIP Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Jadi rakyat Selangor yang berkelapangan boleh datang ke Padang Taman Seri Kerayong Pekan Kapar pada hari Ahad ini bermula jam 7 malam. Ini semua info tersebut diarahkan oleh Tuan Pegawai Tadbir Agama Daerah Kelang, ya, untuk disampaikan sebelum solat Jumaat. Jadi rakyat Selangor yang berkelapangan boleh datang ke Pekan Kapar untuk meraihkan kehadiran Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan digolongkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Umat Islam diberi amaran jangan kembali berbuat maksiat selepas Ramadan. Itulah tajuk khutbah Jumaat pada hari ini. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, sesungguhnya ibadah puasa Ramadan sempurna ditunaikan dan bulan Ramadan telah pergi. Kita berazam tidak akan cuai dan lalai dalam bulan Syawal ini. Oleh itu, janganlah berubah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaksiatan, dengan sebab bertukar masa, keadaan dan tempat. Janganlah beranggapan bahawa Ramadan pergi maka bebas apa sahaja hendak dibuat pada bulan Syawal ini. Lupakah kita pada Ramadan yang lalu bahawa kita berdoa dijauhi azab kubur dan neraka dan mengaku takut azab siksa Allah. Berazam menjaga solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan salat Jumaat dan salat sunat, menghadiri kuliah dan tazkirah dan sentiasa membaca Al-Quran. Namun bila Syawal datang dan berlalunya Ramadan, mata, telinga, lidah, tangan, kaki, hati dan perut yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak lagi dijaga dan dipelihara apabila memasuki bulan Syawal. Banyak kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan dan keburukan yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh badan ini. Sepatutnya semua anggota tubuh badan ini yang berpuasa di bulan Ramadan hendaklah terus berpuasa di bulan Syawal ini dan bulan-bulan lain dan digunakan kepada mencari keredaan dan keberkatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah mata untuk memandang wajah ahli keluarga dengan perasaan kasih sayang, merenung ayat-ayat Allah dan melihat ciptaan dan kebesaran Allah dengan rasa kagum kepada Allah. Gunakanlah telinga untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, kuliah agama dan nasihat serta ucapan yang baik. Hadirin yang dikasihi sekalian,
pada bulan lalu kita guna lidah untuk membaca Al-Quran. Maka janganlah berhenti lidah untuk bertilawah, berzikir dan memuji Allah, menyampaikan nasihat yang bermanfaat dan menyuruh kebaikan. Kalau kaki digunakan untuk melangkah ke masjid atau surau bagi menunaikan solat Isyak dan tarawih berjemaah, maka teruslah melangkahkan kaki dengan penuh semangat, menghidup dan mengimarahkan masjid dan surau. Di samping kaki dimanfaatkan untuk ziarah berhari raya, bagi bertemu keluarga dan sanak saudara dan rakan-rakan taulan. Apa yang paling penting ialah hati kita, iaitu raja segala anggota. Hati baik, maka anggota lain pun baik. Hati jahat, maka anggota lain pun turut jahat dan rosak. Sentiasalah berniat baik dan bersihkanlah hati kita. Gunakanlah hati untuk mengisafi diri, bermuhasabah dan menghargai nikmat yang Allah kurniakan. Akhir sekali, nikmat perut. Perut adalah sumber penyakit, iaitu apa yang dimakan, dan makan yang berlebihan akan mengundang kemalasan, kebodohan dan penyakit. Oleh itu, pada bulan Syawal yang mulia ini, makanlah dan minumlah sekadar yang dapat memberikan kesihatan dan kekuatan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah makan dan minum berlebihan dan membazir yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah serta minumlah, dan janganlah pula kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Sebaliknya, Allah memberikan ancaman yang menggerunkan dan menakutkan pada hari akhirat nanti, menjadikan anggota tubuh badan akan menjadi saksi dan bercakap perihal dan perlakuan dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Sedangkan mulut akan ditutup dan tidak boleh berbicara lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat 65, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada waktu itu kami meteraikan mulut mereka sejurus dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing, dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Muslimin hadirin yang dikasihi Allah, oleh itu marilah kita sama-sama pada bulan Syawal dan seterusnya sampai akhir hayat kita mengekalkan istiqamah dan semangat Ramadan dalam beribadah. Peliharalah hati dan seluruh anggota badan dengan amal kebaikan, dan hindarilah dari kemaksiatan dan kejahatan. Perlulah sentiasa berdoa memohon ditetapkan keimanan, amal saleh dan akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ini sifatnya lemah dan sentiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Hati ini penting di dalam badan kerana ia akan menentukan sama ada baik atau buruknya akidah, ibadah dan akhlak seseorang. Daripada Nu'man bin Bashir, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadil mudrah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Maksudnya, ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa itu adalah hati. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah kali ini, marilah kita sama-sama mengambil pengajaran dari khutbah ini, iaitu yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa hidup dan kejadian manusia yang sempurna dan selesa ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah sepanjang masa. Kedua, peganglah Islam kuat-kuat. Hiasilah diri dengan akhlak mulia dan rebutlah pahala dan ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat kali ganda sepanjang masa dengan melaksanakan ibadah wajib dan sunat. Dan ketiga, yakinlah bahawa kemusnahan, kerosakan dan kehancuran
adalah sebab dosa, maksiat, kemungkaran dan kesalahan manusia. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Afala fakullan akhazna bizambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhazathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Maka masing-masing kami binasakan dengan sebab dosanya, iaitu di antaranya ada yang kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu, dan ada yang dibinasakan dengan letusan suara yang menggemparkan bumi, dan ada yang kami timbuskan dia di bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan di laut. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Al-Ankabut ayat 40. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahillazi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat tayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ الوقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرفودين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرفودين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfak harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor,
dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hazal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الطاعة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan saf. Lurus dan rapatkan saf, penuh-penuhkan saf hadapan rahimakumullah. Bacaan dan salat dengan riwayat Qumbul. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Subhanallah. Asna wajhat wajhi. As-samawati wal ardi. Muslima wa ma'lam. Inna as-salati wa nusuki. Ya mamati. La sharika lahu. Wa ana min al-muslimin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إني أسألك أن تكون جنة. السلام عليكم ورحمة الله. ونعوذ بك من السوء. الحمد لله كله شر. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر 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 الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.